guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Beberapa hari yang lalu, satu pendedahan panas daripada anak Abuyah yang menyatakan beliau didera, dirogol dan disembunyikan di tempat di sebuah perkampungan rahasia GISBH, yang menyatakan tempat itu tidak ada elektrik, tidak ada internet dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi ya, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, benarkah pendedahan ini atau ia hanya satu fitnah dan sebagainya, ya, terutamanya golongan ataupun penyokong-penyokong kepada GISBH, walaun-walauntit, pemimpin-pemimpin parti pembangkang dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan Anda kenyataan, ya, conference dalam pendedahan yang dilakukan oleh anak kepada Abuyah ini, dan juga ya kenyataan terkini ya daripada pihak polis, iaitu Ketua Polis Negara itu sendiri. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Itu anak saya dijumpa dengan saya setelah dah hampir 2 tahun dipisahkan, sebab saya tak nak ikut arahan kahwin ni. Jadi di rumah tu anak saya tak boleh sentuh, saya tak boleh pegang. Nanti saya akan dipukul dan sebagainya. Jadi anak saya di dalam kawalan Fadil dan isteri serta pengikut yang lain. Saya sedang menangis, saya terkenang kehidupan yang seronok dekat Jordan, menangis kerana apa yang dah berlaku pada saya dan anak. Saya terkejut, tiba-tiba Fadil dia datang, dia kata serah dia. Sebab saya kan dah janji saya akan tunjuk badan apa semua. Jadi dia datang, dia terus bogilkan saya. Masa tu saya kepit peha saya. Dia cakap, dia kata, kalau tak nak bagi, isap. Dekat sini saya nak bagi tahu betapa bernafsunya, betapa keadimaruahnya sikap macam ni. Lepas tu akhirnya dia rogol saya. Saya menangis, anak saya dengar. Rupanya waktu saya menangis tu, adik saya dah ada tunggu dekat luar. Adik saya kata, nak ke sampai Abad masuk bilik. Abad tu adik saya yang diarahkan untuk tunggu kat luar bilik. Dan setelah saya dapat lari banyak kali dekat Turki, dalam masa yang sama Nasiruddin dan pengikut-pengikut ni, dia mempromosikan syarikat JISB ni syarikat Islam. Jadi dia buat macam-macam usaha lah supaya pelanggan ramai apa semua kan. Tapi bila saya dah banyak lari masuk ke rumah-rumah orang Turki, dan tentulah orang Turki pun syak sesuatu. Jadi saya dibawa ke Indonesia. Di Indonesia pun saya dipaksa, Fadil tu ada isterinya memaksa saya bermula dari Jordan. Anak saya dipisahkan dari saya. Saya, seperti yang saya sebutkan tadi, saya ni sebagai isteri keempat. Bila saya tak nak dengan perkahwinan dengan Fadil ni, Fadil dan orang-orang JSB kata saya gila. Sedangkan memang saya sendiri saya tak nak. Bukan test saya seorang lelaki yang tua, lelaki yang boroi. Lepas tu kalau ikutlah kan, saya ni adik-beradik saya 8 orang. Ibu saya 8 orang. Adik-adik saya semua ada yang kahwin hari ni dengan Nasiruddin. Ada yang kahwin dengan Hasnan pun juga pemimpin atasan JISB. Itu persetujuan mereka. Jadi saya sendiri memang saya menolak. Saya tahu ini adalah agenda Fadil untuk mengukuhkan kedudukan di dalam JISB, sebab ayah saya pengasas pada syarikat JISB ini. Dan akhirnya dengan izin Allah,
nenek saya yang selamatkan saya dapat lari. Walaupun saya dah dapat lari pun, saya tetap terus diburu. Sehinggalah berlaku penangkapan kepada Nasiruddin, kepada adik saya, Adib, Haulah, Mubarakah dan ada lagi beberapa yang lain lah. Kalaulah saya sebagai anak Abia pun dibuat begitu kejam, apatah lagi pada orang-orang lain. Jadi itu saja dari saya. Sekian, ampun. Alright, so itu dia sahabat semua, antara pendedahan yang mengejutkan ya. Yang selama ini kita tidak sangka. Begitu kejam, begitu jijiknya pemimpin-pemimpin seperti mana yang dinyatakan ini, dengan nafsu yang kuat, dengan mahu untuk berkuasa dan sebagainya, dengan menunggang isu agama dan sebagainya sahabat semua. Dan dalam masa yang sama juga, polis Ketua Polis Negara membuat kenyataan bahawa mereka akan menyiasat dakwaan anak Abuyah dikurung, diseksa oleh ahli JSBS, oleh pemimpin-pemimpin JSBS. Ini antara kenyataan terkini daripada pihak polis yang menyatakan mereka sedang menjalankan siasatan berhubung dakwaan anak kepada bekas pemimpin Al-Arkam Asy'ari Muhammad, Ummu Atiyah, yang dikatakan pernah menjadi mangsa penindasan serta dikurung oleh ahli JSBS Holdings yang Berhad. Ketua Polis Negara Tan Sri Nazaruddin Ihsan berkata, pihaknya telah merakam keterangan wanita berusia 41 tahun itu di Balai Polis Kuala Sungai Baru, Melaka pada 24 September lepas bagi siasatan lanjut mengenai dakwaan yang pernah dikurung di sebuah bilik di rumah amal milik JSBS di Batu Hampar, Perak. Beliau berkata wanita tersebut turut mendakwa dirinya dipaksa berkahwin dengan seorang pemimpin JSBS sebagai isteri keempat di Jordan ketika sedang melanjutkan pelajaran dan mengurus perniagaan keluarganya di sana. Kemudian mangsa mendakwa tiba dibawa ke Turki dan diperlakukan dengan kejam oleh ahli JSBS atas arahan suaminya yang sebelum dibawa lari ke Jakarta, Indonesia dan pulang ke negara ini selepas tempoh tamat visa. Jadi itu antara kenyataan dan juga pendedahan daripada ketua polis ataupun anak kepada Abuya ini. Nazaruddin juga berkata mangsa pernah cuba melarikan diri dari perkampungan yang dihuni oleh remaja dan orang dewasa berusia lingkungan 13 tahun dan ke atas itu, namun berjadi tangkap penghuni lain. Jadi mengulas lanjut, beliau berkata mangsa turut mendakwa dipisahkan daripada anak perempuannya ketika itu yang berusia 9 tahun pada 2018. Nazaruddin berkata mangsa yang merupakan anak sulung daripada 8 adik-beradik itu pernah mendapatkan rawatan mental di Hospital Taiping Perak 2018 dan kini sedang mendapatkan bekalan ubat di Hospital Melaka. Laporan dan keterangan perubatannya sedang dalam proses perolehan. Mangsa juga akan hadir dan menunjukkan semula lokasi rumah dia dikurung esok bagi membantu siasatan, katanya. Jadi itu antara kenyataan daripada pihak polis yang mana anak kepada Abuya ini akan menunjukkan di mana tempat beliau dikurung seperti mana yang dikatakannya itu. Jadi hari ini sebenarnya telah pun berlaku peristiwa itu apabila anak kepada Abuya ini menunjukkan lokasi dia dikurung di perkampungan JSBS. Itu yang berlaku, yaitu di Batu Kampar, Perak, sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara perkara yang berlaku. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini sekali lagi, jadi ini antara kenyataan media yang saya ingin bacakan. Terima kasih, kami nak balik KL Kuala Lumpur. Demikian kata anak sulung kepada bekas pemimpin Al-Arkam Asy'ari Muhammad, Ummu Atiyah, kepada pemberita selepas selesai menunjukkan lokasi dia didakwa dikurung kira-kira sebulan di perkampungan JSBS Holding dekat kampung Batu Hampar hari ini. Difahamkan wanita berusia 41 tahun itu tiba di Balai Polis Padang Gajah dekat terong jam 11 pagi tadi untuk diambil keterangan. Ummu Atiyah yang dilihat berpakaian baju kebarung warna kelabu tiba di perkampungan JSBS dekat kampung Batu Hampar dalam jam 2.38 petang bersama 3 rakan menaiki kenderaan utility ataupun SUV Proton X70 dengan diiringi 5 kenderaan polis.
Siasatan di tempat kejadian diketuai Pegawai Penyiasat Kanan Bahagian Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Daerah Taiping, Assistant Superintendent and Suder bersama 10 anggota polis. Jadi berdasarkan tinjauan, mangsa menunjukkan rumah setingkat lokasi mendakwa dikurung dan sekitar sekitar perkampungan terbabit untuk membantu siasatan dan selesai sekitar jam 3 petang. Atia sebelumnya didedahkan pernah menjadi mangsa keganasan serta dirogol oleh seorang pemimpin JSBS. Jadi pada satu sidang media di Ibu Negara, wanita itu mendakwa menjadi mangsa rogol ya kepada seorang pemimpin JSBS yang ingin menikahinya secara paksa. Jadi itu antara perkara yang berlaku, sahabat-sahabat semua. Dan pihak polis juga telah pun mengambil keterangan, sedang menyiasat juga ya pendedahan yang dibuat oleh anak kepada Abuya ini, sama ada benar atau tidak. Kita menunggu ya hasil siasatan daripada pihak polis yang pihak berkuasa, yaitu Polis Diraja Malaysia. Jadi sahabat semua, itu di antara perkembangan terkini ya berkaitan dengan JSBS ini. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kang dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.